أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أما بعد Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jua lah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan dengan keberkatan dan perpisahan kita kelak insya-Allah biiznillah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kerahmatan. Dan dalam masa yang sama juga dalam ruang kita beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala antara maghrib ke isyak pada malam ini. Moga-moga pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala catat-catikkan sebagai amal soleh, amal khair di sisi Allah dan menggolongkan pertemuan ini di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Dan perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpadanan pula kita duduk dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب, tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i pada bab yang kita telah pun sentuh pada pertemuan yang lalu, iaitu pada malam ini menginjak masuk ke muka surat yang ke-79, iaitu pada bab menyatakan menyapu dua khuf. Pada muka surat 79 kita dapat lihat di situ berkenaan dengan khuf. Erti dua khuf ialah dua kasut yang diperbuat daripada kulit yang menutupi buku lali kedua-dua kaki. Erti dua buku lali ialah dua tulang yang timbul yang merupakan pemisah sendi antara kaki dan betis. Yang pertama, dalam bab menyapu dua khuf merujuk kepada apakah itu khuf. Sebahagian besar di kalangan mazhab ulama mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i meletakkan dan mendasarkan bahawasanya khuf ialah satu jenis kasut yang diperbuat daripada kulit. Kasut daripada segi maksud bukanlah kasut konvensional yang kita duk pakai hari ini dengan bertapaknya, dengan ada talinya, bahkan kadang-kadang ada yang pelekat dan sebagainya. Tetapi bentuk dia kalau tengok balik adalah seperti mana stokin juga. Cuma dia buat structure, dia punya penutup kasut tu kulit, tapak dia tu pun kulit. Bukan yang tapak macam yang kita duk faham ada getah dan sebagainya. Yang tu. Sebab nanti akan ada lagi perbicaraan, iaitu pengkayaan dalam bab menyapu dua khuf ini. Bila mana
bagaimana nak mengubah niat, nak menjadikan kasut yang kita pakai itu sebagai khuf, sebagai contoh. Sebab tu antara yang disebutkan daripada contohnya Syed Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, Syed Sabiq menyebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah, kalau kasut tu tadi menepati ciri seperti mana khuf, maka boleh ambil hukum menyapu 2 khuf. Tapi kalau tak sampai ataupun tak mencapai kelayakan untuk dipanggil sebagai khuf, maka benda tu terputus, benda tu tak boleh. Sebab tu disebutkan pada erti 2 khuf adalah 2 kasut yang diperbuat daripada kulit yang menutupi buku lali. Yang ni yang jadi poin besar ni. Kalau kasut tu kalau kasut yang standard Puspakom law ni, dia bawah buku lali. Pasal dia akan duduk bawah daripada buku lali, dia tak tutup. Kalau dia tutup, ya. Contoh kasut, dulu kasut apa? Johnson lah. Yang atas tu kan. Kasut-kasut yang sampai menutup buku lali, ya, boleh lagi dipertimbangkan. Tapi kalau tak sampai dekat situ, dia dah jatuh dia punya kelayakan dia tu. Dan erti 2 buku lali itu pula adalah tulang tu lah. Tulang yang kita bagi tahu itu ni. Tulang yang timbul. Bukan buku lali, tapi buku lali. Iaitu tulang yang timbul di antara betis dan juga tapak kaki. Dan dia duduk juga di kawasan sendi. Kemudian hukum menyapu khuf. Menyapu khuf merupakan rukhsah, iaitu keringanan yang harus dilakukan oleh golongan lelaki maupun perempuan dalam semua keadaan, sama ada musim panas atau sejuk, ketika musafir atau bermukim, dan ketika sihat ataupun sakit. Ia adalah ganti kepada membasuh kedua-dua kaki ketika berwuduk. Boleh nampak kat situ? Bila satu orang duduk dalam keadaan dia nak menyapu khuf, bila keperluan dia, nombor 1 disebutkan ia adalah satu keringanan. Keringanan dekat situ bermaksud kalau boleh sapu dekat khuf, ya. Tapi kalau kata boleh buka kasut untuk basuh kaki, itu adalah itu adalah satu lagi pilihan yang utama. Kalau nak sebut kata ruang yang dikongsikan dalam maksud hukum menyapu khuf ini, dia lebih tertumpu kepada masalah yang berlaku di saat seseorang tidak mampu ataupun tidak boleh dan dia tak sanggup nak buka kasut dia. Kita duk sembang kalau belah Tasik Kelugok mungkin tak nampak lah benda tu. Ada kawan-kawan kita kadang-kadang pergi ke negeri China, Rusia, Korea. Dia pergi ke mungkin juga ke Saudi, umrah dan sebagainya. Sampai dekat satu tempat yang terlalu sejuk. Kalau dia buka kasut nanti mungkin dia akan mengalami kekejangan dan sebagainya. Dia nak mengelakkan benda tu. Khuf boleh buat. Menyapu khuf tu boleh buat. Macam yang saya sebut awal tadi lah. Dengan syarat kasut tu tadi capai syarat seperti mana khuf. Paling tidak menutup kedua-dua belah buku lali. Sebab tu tak semua jenis kasut yang diterima. Melainkan ada satu lagi lah yang dikatakan memang kasut tu tak cukup syarat sampai teratur dan dia memang cuma ada kasut tu saja dan dia tak boleh nak buka kasut tu disebabkan takut nanti kejang ke, dia punya jari akan mereput frost, dia akan mengalami keras kaki dan akhirnya menyebabkan luka yang lebih besar ataupun sakit lebih besar, maka diterima pakai untuk orang yang macam tu. Dan disebutkan juga sama ada musim panas atau sejuk. Dan pada 2 ruang, sama ada musafir ataupun bermukim. Tak pergi mana-mana pun boleh, dalam musafir pun boleh. Tetapi banyaknya dalam bab musafir. Sebab kalau bermukim ini, selalunya orang akan ada option ataupun pilihan untuk membuka kasut dan membasuh kaki dia. Kita sembang kalau kata di sini mungkin jauh macam saya sebut tadi. Ada kawan dulu dia di Ukraine, bila mana pi mengaji, bila dia pi belajar, memang dia akan buat kaedah ini menyapu 2 khuf.
Sebab masa dia pergi duduk di sana, dia mengalami musim salji yang tebal. Dan dia tak sanggup, bukan tak sanggup lah, maksud tak sanggup tu tadi bukan saja saya tak sanggup, dan memang benda tu adalah satu perkara yang amat bukan menyusahkan, tapi orang kata terlalu berat untuk dia. Maksud dia kalau buka kasut sehari nak ambil wuduk pakai pula, nanti dia jadi satu benda yang cukup berbahaya pada dia, dan juga memberikan satu perkara yang tidak mendatangkan kebaikan pada dia. Maka pada masa tu dia boleh sapu khuf. Dan sebab tu di hujung pada tajuk hukum menyapu khuf disebutkan adalah ganti, dia badal, dia istibdal, dia ganti terus kepada bab membasuh kedua-dua kaki ketika berwuduk. Dalil harus menyapu khuf adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an menceritakan, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buang air kecil. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan menyapu di atas kedua-dua khufnya. Hadis riwayat Syekhani Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan disebutkan di situ Nabi Nabi pernah pergi ke tempat buang air kecil. Kemudian Nabi SAW berwuduk semula, dan menyapunya Nabi pada kaki adalah bukan dengan disapu pada anggota kaki, tetapi disapu pada atas kedua-dua khufnya. Itu dia punya dalil kenapa boleh menyapu dua khuf. Kemudian syarat-syarat menyapu khuf. Ada beberapa syarat yang diletakkan dalam kitab Fiqh Manhaji. Ada 5 semuanya. Yang pertama, diisyaratkan menyapu kedua-dua khuf dengan 5 syarat, iaitu kedua-duanya dipakai setelah wuduk yang sempurna, iaitu dipakai dalam keadaan berwuduk. Yang ni kadang-kadang bila kita salah faham kondisi dia, orang akan kata benda ni adalah bab memperbaharui wuduk. Padahal tidak. Dia bukan bab memperbaharui wuduk. Satu orang tu dia nak keluar, ataupun dia nak bermukim, ataupun dia tak pergi mana pun, dan dia memang pakai khuf, satu kasut dibuat pada kulit, tapaknya kulit, atas dia kulit. Ketika dia nak pakai tu, dia dah berwuduk yang tamam, wuduk yang sempurna lah. Dia dah berwuduk dah, kemudian baru dia pakai. Dan orang yang berwuduk dah kemudian pakai, lepas daripada tu dia nak sapu khuf pula, bila wuduk dia batal, ya boleh. Tapi kalau dia tak pakai masa dia berwuduk sempurna, elok nak ambil wuduk tu baru dia pergi pakai kasut, kemudian baru dia nak sapu atas khuf, tak boleh. Dia dengan syarat yang pertama, khuf tu tadi dipakai oleh orang tersebut ketika mana dia melakukan wuduk yang sempurna, wuduk yang dah lengkap. Daripada riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, berkata dia, aku bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tunduk untuk mencabut kedua-dua khufnya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan kedua-duanya itu, sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas kedua-duanya. Maksudnya masa Nabi dah ada wuduk, Nabi pakai khuf tu. Kemudian dalam musafir datang sahabat yang disebutkan namanya tadi, itu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, nak buka khuf daripada Nabi, dan Nabi kata tak payah, sebab aku dah pakai khuf ini ketika aku berada dalam keadaan berwuduk. Dan kemudian Nabi berwuduk, ketika mana nak membasuh kaki, Nabi cuma menyapu dua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang tu dia punya dalil berkenaan dengan kena pakai khuf ketika mana selesai mengambil wuduk. Kemudian yang kedua, hendaklah kedua-duanya menutupi semua tempat kaki yang wajib dibasuh ketika berwuduk, kerana kedua-duanya tidak dinamakan khuf kecuali dalam keadaan demikian. Yang disebutkan khuf ini adalah dikarenakan kasut tersebut dia memang melekat dan menutup semua anggota wuduk kaki tu. Sebab tu kita bagi tahu tadi, bila kasut yang nak diniatkan menjadi khuf, dia kena ada syarat tu, yang mana ditandakan dengan menutup buku lali, dan lebih adalah lebih baik. Dan bila dia sapu adalah dia sapu pada keseluruhan anggota kaki, hanya pada khuf, tidak pada kulit.
Yang ni yang jadi dia punya asas pendalilan berkenaan dengan menyapu dua khuf pada khuf yang dipakai oleh seseorang. Dan yang ketiganya, hendaklah keduanya tahan daripada dimasuk air ke dalam kaki kecuali di bahagian jahitan. Bila dia cantum antara bahagian yang menutup di atas dan di bawah, dia kena jahit. Dan dia jahit kot dalam. Selalunya jahit kot dalam. Kalau kata dia jahit kot luar pun tak ada masalah lah. Cuma dekat situ tu kalau air masuk, ya tak ada masalah. Tapi kalau kulit tu tadi adalah kulit yang berongga, kulit yang ada risiko untuk air masuk. Kalau tuan-tuan bisa tengok bekas air yang dibuat pada kulit tu kan dia air tak tirih keluar. So yang tu jugalah cuma buat khuf. Dan dia dijadikan sebagai kasut yang dipakai Nabi SAW. Dan antara yang ni juga yang jadi asas kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menunjangkan berkenaan kenapa perlu ambil wuduk setelah bersentuhan dengan isteri. Sebab dalam satu dalil yang menyebutkan Nabi teruskan salat ketika mana Aisyah radhiyallahu pegang kaki Nabi. Bila pegang kaki Nabi ni disebutkan bukan pegang kedua-dua belah, tetapi pegang satu kaki Nabi. Dan Nabi terus salat. Mazhab Hanbali mengatakan dengan dalil itu menunjukkan bahawasanya wuduk tak batal. Tetapi disebabkan kebiasaan Nabi dalam usia yang menjangkau pada waktu menuju kewafatan. Maksudnya Nabi dah duduk sekali dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dah dekat dengan usia yang sudah meningkat. Bila waktu tu Nabi kerap kali pakai khuf, termasuk ketika mana Nabi duduk di dalam rumah dan ketika mana Nabi SAW salat, Nabi juga memakai khuf. Jadi pada pandang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kenapa Rasulullah SAW masih meneruskan salat? Sebab yang disentuh oleh Aisyah adalah telapak kaki Nabi yang memakai khuf. Yang ni je. Sebab tu mazhab Hanbali bersetuju dengan pendapat Imam Syafi'i, tetapi mereka tidak mengambil pandangan dalil tersebut dan mereka mengekalkan iaitu lamastumun nisa adalah merujuk kepada persetubuhan atau bersama dengan isteri, bukan sentuhan. Dan tawakuf semua bapa mazhab untuk menerima. Boleh jelas kat situ. So tak ada isu lah kalau ada orang bawakan benda tu dah settle 1000 tahun lepas dah. Hang pakai SIM card pun lambat sangat dapat. Sebab tu jangan duk buat lebih laju dari derah. Kadang-kadang kita duk terapa mencerodong lagu tu je. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan pakai khuf, mesti ayat tu tadi tak masuk ke dalam kawasan ataupun terkena kulit kaki. Kalau kita nak masukkan ayat dalam tu, baik yang buka yang basuh kaki terus, bagi ni basuh kaki terus. Tak payah duk buat teruk, duk pergi basuh khuf. Baik. Itu yang ketiga. Syarat yang keempat yang dikatakan sahnya menyapu dua khuf adalah hendaklah keduanya kuat dan lasak sehingga boleh berjalan. Bukannya khuf yang biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng punya khuf. Khuf tu memang digunakan untuk berjalan, bukan untuk apa benda yang kita sebut sebagai exhibit ataupun untuk tontonan, untuk test saja ataupun untuk pameran. Tak, memang kita pakai benda tu sebab dia kulit, dan kulit dia adalah kulit yang kuat dan lasak, baik bahagian atas dan juga bahagian bawah. Dan kemudian disebutkan juga bagi orang bermukim boleh berjalan berturut-turut sehari semalam bagi orang bermukim, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Kalau kata benda tu dia guna untuk musafir, paling tidak khuf yang dia pakai tu boleh tahan 3 hari 3 malam ketika dia bermusafir. Nanti kita akan masuk lagi perbincangan berkenaan dengan kaedah tempoh dan sebagainya, berkenaan bagaimana, bila, masa untuk kita menyapu khuf. Kemudian yang kelima, iaitu syarat yang terakhir, kedua-duanya suci sekiranya ia diperbuat daripada kulit bangkai yang tidak disamak. Kulit bangkai yang tidak lagi dihilangkan dia punya najisnya, maka ia hendaklah kulit bangkai yang telah disamak, sebagaimana dalam perbincangan lalu bahawa kulit bangkai yang disamak adalah suci. Dan yang ni yang kita kadang-kadang confuse sertu dengan samak. Cuma bahasa kita mudah, dua-dua samak.
Kalau kita khizir pun kita pakai samak yang bangkai yang ada najis, kulit binatang yang ada najis, dan benda tu juga kita panggil sebagai samak. Tetapi dalam kaedah penelitian untuk mencerakinkan ataupun nak menghuraikan lagi mudah, untuk najis khizir dipanggil sertu, untuk kulit binatang yang dah jadi bangkai, benda tu tadi ada najis, maka ia dipanggil sebagai samak. Dan kulit itulah yang boleh digunakan sebagai untuk jadi khuf, untuk dijahit menjadi khuf. Taib. Boleh jelas? Ada 5 dekat situ. Kemudian seterusnya, tempoh menyapu khuf. Tempoh bagi orang yang bermukim ialah sehari semalam. Sehari semalam tu je dia boleh untuk sapu khuf. Tempoh untuk dia menyapu khuf tu. Bagi yang bermusafir ialah 3 hari 3 malam. Lepas pada tu dia kena basuh kaki ya. Lepas 3 hari tu dia kena basuh kaki. Dan Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Syuraih bin Hani, katanya, aku telah datang menemui Aisyah radhiyallahu anha kerana bertanya tentang menyapu di atas kedua-dua khuf. Aisyah menjawab, kamu pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kerana dia lebih mengetahui daripada aku dalam masalah ini, kerana dia telah bermusafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepadanya dan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk menyapu khuf bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Sesiapa yang memulakan sapu ketika bermukim kemudian dia bermusafir, maka dia hanya menyapu sehari semalam sahaja. Dan sesiapa yang memulakan sapu ketika musafir kemudian dia bermukim, maka dia hendaklah menyempurnakan sapu sebagai orang yang bermukim, iaitu sehari semalam juga. Kerana hukum asal bagi seseorang itu adalah bermukim, dan sapu khuf itu adalah satu rukhsah, keringanan. Oleh itu jangan jalan berihtiyat, jalan mengambil langkah berhati-hati, sikap berjaga-jaga adalah perlu dan diutamakan. Nombor 1, dalam bab tempoh menyapu khuf yang kita sebutkan tadi, orang yang bermukim sehari semalam, yang dia boleh pulun duk sapu khuf tu sehari semalam. Lepas pada tu dia kena basuh kaki. Orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Kalau dia pergi keluar musafir 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam tu lah dia boleh sapu khuf. Dia keluar daripada musafir, dia keluar pergi musafir 2 hari je. Boleh dah dia nak sambung satu? Tak boleh. Sebab hari yang ketiga tu dia dah bermukim, maka cukup dekat dia pada masa tu untuk sehari ketika dia bermukim. Masa dia musafir boleh ambil 3 hari, bila dia bermukim sehari je. Dan tak boleh dia kata aku sebenarnya musafir, dia buat muka sedih kat kita, lepas tu dia nak sambung lagi 2 hari. No, tak boleh. Kerana apa? Kerana ia adalah rukhsah. Rukhsah ni keringanan. Bila dia terangkat rukhsah tu, bila kita dah tidak lagi berada dalam keberatan. Maksudnya dah duduk di tempat sendiri, dah duduk di rumah sendiri, dah duduk di tempat tujuan yang kita nak pergi, dan benda tu pula lebih pada tempoh musafir, maka rukhsah tu tadi dah terangkat. Dan benda tu kena kembali kepada membasuh kaki. Dan bilakah tempoh bermulanya? Memang kita nak keluar tu bila yang kata boleh tu? Adakah sebelum kita nak keluar daripada rumah? Ataupun adakah ketika mana dalam perjalanan? Ataupun dalam waktu-waktu yang ditetapkan pada kadar tertentu? Bilakah tempohnya bermula? Tempoh menyapu khuf bermula apabila berlaku hadas selepas memakai kedua-dua khuf. Oleh itu sekiranya seseorang berwuduk untuk salat subuh, kemudian dia memakai khuf, selepas itu dia berhadas ketika matahari terbit, maka tempoh bermula adalah dikira daripada terbitnya matahari. Tempoh bermula adalah dikira daripada terbitnya matahari. Satu orang dia nak melakukan ataupun nak mengambil wuduk, kemudian nak menyapu khuf, dan dia pakai khuf tu tadi ketika mana selesai daripada solat subuh, ketika mana selesai ambil wuduk untuk solat subuh. Dia ambil wuduk untuk solat subuh, kemudian dia pakai khuf, kemudian dia solat subuh. Habis solat subuh dia hadas. Bila dia berhadas, bila pula dia kena mula? Bila dah terbit matahari. Sebab dia masih lagi duduk dalam waktu subuh, maka bila dah terbit matahari syuruk, waktu terbit matahari isyraq dekat situ, matahari dah timbul, maka pada ketika itu bermulalah untuk dia
ambil ataupun menyapu kedua-dua khuf untuk menggantikan basuh kaki itu tadi. Masa dia nak salat subuh tu dia dah wuduk lah, kemudian baru dia pakai khuf, ambil balik syarat nombor 1 tu. Lepas dia dah pakai khuf, dia pun solat subuh. Lepas dia solat subuh, dia berhadas. Lepas dia berhadas, kemudian dia nak tunggu bila pula nak boleh untuk menyapu khuf, bila terbit matahari. Itu kaedah untuk menyapu khuf, sama ada dia musafir ataupun bermukim. Cara menyapu khuf, sapuan yang dituntut ataupun difardukan ialah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas khuf dan tidak memadai jika disapu di bahagian bawah kedua-dua khuf. Sapuan air itu tadi adalah memadai untuk disapu di bahagian atas khuf, atau riwayat disebutkan di bawah Abu Daud. Daripada riwayat Imam Abu Daud telah meriwayatkan dengan sanad sahih daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kalaulah agama itu hanya dengan pendapat akal semata-mata, nescaya di bawah bahagian khuf adalah lebih layak untuk disapu daripada di atasnya. Dan sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di bahagian atas kedua-dua khufnya. Bahagian atas saja yang menutup kaki tu, bahagian atas saja, bawah tak kena. Dan disunatkan menyapu bahagian atas dan bawahnya dalam bentuk garisan, iaitu dengan meletakkan jari tangan kanannya dalam keadaan terbuka, yakni bercerai di bahagian hadapan atas kaki, dan jari tangan kiri di bahagian belakang bawah kakinya. Kemudian dia menarik tangan kanannya ke belakang dan tangan kirinya ke depan. Tangan kanan yang dah dibasahkan diletakkan di atas khuf, tangan kiri yang juga dibasahkan diletakkan di belakang, maksudnya belakang tumit. Kemudian tangan kanan tarik, tangan kiri tolak sampai hujung khuf. Itu dia punya kaedah sunnah. Kalau dia sapu atas pun sahaja sudah madai, seperti mana yang digaris pandukan pada cara menyapu khuf yang pertama, iaitu yang dituntut iaitu fardu adalah menyapu air walaupun sedikit di bahagian atas khuf dan tidak memadai jika disapu di bahagian bawah kedua-dua khuf, atas dalil daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan kemudian perkara-perkara yang membatalkan sapuan itu tadi, menyapu dua khuf tu ada perkara yang membatalkan. Terdapat 3 perkara yang membatalkannya, iaitu yang pertama, mencabut kedua-dua khuf atau salah satu daripada keduanya, atau kedua-duanya tercabut atau salah satu daripadanya. Dekat situ disebut 2 posisi. Yang pertama, cabut kedua-dua atau mencabut salah satu. Yang kedua, tercabut salah satu atau tercabut kedua-duanya. Bila tercabut atau mencabut dalam keadaan paksa atau rela, maksudnya kita tak cabut tapi dia terkeluar sendiri, ataupun memang kita saja buka, maka automatically syarat perkara yang dikatakan sebagai perkara membatalkan sapu atas khuf settle, batal dah, menyebabkan wuduk tu tadi tidak lagi diterima. Kalau dia nak pakai pula, dia nak berwuduk pula, dia kena pakai lepas tu sapu ke? Tak, dia kena ambil wuduk sempurna baru dia pakai balik, baru dia mula balik. Walaupun dia dalam musafir ataupun masa duduk sehari semalam tu. Sehari semalam ni merujuk kepada 5 waktu solat. Dia sembahyang subuh, dia sebelum solat subuh tu dia ambil wuduk, kemudian dia pakai khuf, dia solat subuh. Kemudian dia berhadas, dia sapu khuf, dia solat zuhur. Habis solat zuhur, dia berhadas lagi, dia solat asar. Lepas asar tercabut. Tak tahulah dia duk buat apakah, tercabut. Bila tercabut, dia kena ambil wuduk semula, basuh kaki dia dengan sempurna, pakai balik, baru dia boleh mula balik untuk berwuduk pada waktu yang tercabut tu tadi. Sebab tadi dah tercabut, terkeluar. Kemudian yang kedua, tamat tempoh sapu. Tamat tempoh menyapu 2 khuf ini. Apabila tempohnya tamat dan dia masih dalam keadaan berwuduk, maka dia hendaklah mencabut kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya, kemudian dia boleh memakainya kembali. Sekiranya tempoh tamat dalam keadaan dia tidak berwuduk, maka dia hendaklah berwuduk kemudian memakai kedua-duanya kembali jika ingin berbuat demikian.
Nombor 1, apabila tempoh tamat. Maksud tamat tempoh bila? Sehari semalam tu dah habis dah. Bila habis hari semalam tu, last punya time tu dia memang dalam keadaan berwuduk. Disebutkan dia duduk dalam keadaan berwuduk. Sekiranya tempoh tamat dalam keadaan dia berwuduk, maka hendaklah dia mencabut kedua-dua khufnya, basuh balik kaki dia, kemudian dia pakai kalau dia nak pakai. Yang kedua, bila mana dia tamat tempoh dalam keadaan tidak berwuduk, maka hendaklah dia berwuduk kemudian memakai kedua-duanya kembali kalau dia nak sambung. Tapi kalau kata dia tak mau pakai, tak ada masalah. Yang ni bagi isu bermukim ataupun bermusafir dalam bab tamat tempoh menyapu dua khuf. Yang ketiga, berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yang tadi kita sebutkan hadas kecil, dia bukannya hadas besar. Bila junub, apabila mandi wajib, satu orang hendaklah dia menanggalkan kedua-dua khufnya dan membasuh kedua-dua kakinya, kerana menyapu di atas khuf adalah ganti kepada membasuh kaki ketika wuduk sahaja, tetapi tidak pada mandi wajib. Membasuh dua khuf hanyalah ganti kepada membasuh kaki ketika berwuduk, menghilangkan hadas kecil, bukan untuk menggantikan kaki ketika mandi wajib. At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i telah meriwayatkan lafaz hadis oleh An-Nasa'i daripada Safwan bin Asal radhiyallahu an, bahwasanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika bermusafir supaya menyapu di atas khuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari. Jika batal wuduk disebabkan oleh buang air besar, kencing dan tidur, kecuali jika disebabkan janabah. Bila main junub, maka wajib ditanggalkan kedua-dua khuf. Janabah merupakan di antara perkara yang mewajibkan mandi, sebagaimana yang akan dijelaskan pada tajuk yang seterusnya nanti. Baik, itu sekilas pandang overview berkenaan dengan menyapu dua khuf. Dan benda ni dia, kalau kata kita mengaji dulu pun mengangguk lah, pasal benda jarang jumpa. Dan kadang-kadang saja kita boleh jumpa di Malaysia ni bila duduk dekat tempat-tempat tertentu. Kadang-kadang pergi naik Bukit Menira ke apa, sejuk kan, pergi Cameron ke, Genting Highland ke. Kalau kata tempat tu terlampau sejuk, kita tak boleh nak buka, kita pula dalam musafir, ya boleh apply benda ni, tetapi syarat khuf tu kena jaga. Sebahagian ulama, antara yang kita ikut daripada Syekh Sabiq dalam fiqh sunnah, dia memang habaq, memang kena pakai khuf yang dibuat pada kulit ni. Kalau kita pakai dia dan dia pula kita kita seralum dalam kasut sebagai contoh, jadikan sebagai stokin. Ada sebagian ulama kata boleh. Kita keluar tu, dia bukan stokin wool, dia bukan bulu binatang, tak, kulit ni. Dan benda ni kalau tuan-tuan cari ada duk jual kat kedai haji dan umrah pun ada jual. Kalau kamu tak tahu, pergi dekat mana-mana orang yang duk jahit kulit tu, pergi suruh tapak, jangan suruh tapak kaki, pergi abang kedai, saya nak buat kulit, kasut kulit yang macam khuf ni. Selalunya mereka boleh buat, dan kulit dia tu kulit yang sedikit lembut, dan kita boleh pakai dan dia melekat selalunya. Dan kalau boleh, kalau ada lah teringin nak buat bagi lebih daripada buku lali supaya dia tutup. Jangan kita buat sopa stokin Jepun main bawah tu je, tak cukup. Kalau buat boleh lah buat, tapi tak boleh guna untuk menyapu dua khuf. Itu takat nak sapu lantai rumah boleh, tapi kalau kata nak menyapu dua khuf, kena tutup buku lali. Dan untuk kasut, melainkan pada satu ketika yang memang kita tak boleh nak buka. Ada setengah orang dia terlampau sejuk, kalau kata pi belah kita mungkinlah tak teruk sangat. Kalau belah Laban Rata, belah Gunung Kinabalu, dia punya Celsius dia agak rendah. So di sana kalau kata nak buat menyapu dua khuf, boleh, dengan syarat kita tak ada apa dah, memang hak tu saja kita ada dalam keadaan yang menjaga nyawa, ya dibenarkan. Tapi kalau tak ada pasal apa, boleh ada option untuk dapatkan air panas ataupun air yang sesuai dengan kita punya kadar sejuk tu, maka itu adalah lebih baik, tak perlu untuk ganti. Kerana dalam apa-apa pun isu berkenaan dengan menyapu dua khuf, dia hanya berada pada titik-titik rukhsah, satu keringanan. Bila kita rasa keberatan, bila dah hilang keberatan, maka tercabutlah keringanan tersebut, sebab keberatan itu telah mengambil tempat keringanan. Yang ni dalam bab rukhsah.
Sama juga dalam mana-mana rukhsah, nanti kita akan tengok rukhsah puasa, rukhsah salat dan sebagainya. Yang ini dalam bab rukhsah ketika mana nak menyapu ataupun membasuh kaki, boleh digantikan dengan menyapu dua khuf. Baik. So insya-Allah dalam ruang yang terakhir ini kita akan sambung nanti pada muka surat yang ke-83 pada tajuk Al-Jabair dan Al-Asaib, yang berkaitan dengan ikatan yang diletakkan atas anggota luka, simen, bandage dan sebagainya. Dan kalau kata nanti mungkin juga yang itu dalam bab salat, dia juga termasuk dalam bab musalib. Musalib ni orang yang dipalang, orang yang diikat. Kadang-kadang bila kita tengok tu, ulama dulu dia sebut bukan tekan dalam bab jabair, bukan tekan bab asaib, tetapi juga dalam musalib. Musalib ni dia terikat, ada mesin ECG dan sebagainya, duk melekat wayar tak boleh cabut tu. Macam mana kita nak uruskan benda tu sudah pun dibincangkan dalam kitab Fathul Mu'in, juga menyebutkan, Fathul Bari juga menyebutkan benda tu. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, panjang umur murah rezeki, Allah Taala izinkan dengan inayah dan iradah, kita akan berjumpa pada tajuk di muka surat 83 pada bulan hadapan tanda. Dan akhir kalam, selamat menyambut bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara bukti seseorang itu beriman adalah dia tak ada masalah allergik dengan selawat. Sebab dalam bab selawat, Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk selawat, sebab Allah dan malaikat selawat. Bila main bab salat, kita salat, Allah tidak pun beritahu sesungguhnya aku dan para malaikat salat. Tak. Bab puasa pun sama, bab zakat pun sama. Tapi bila main dalam bab selawat, yang kita selalu dengar di mimbar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila mana satu orang yang beriman, dia dengar selawat, dia tahu selawat, dia akan memperbanyakkan selawat. Ulama-ulama dulu banyak, ada yang mengamalkan sehari sampai berpuluh ribu selawat, kadang-kadang sehari beribu-ribu. Kita ni berbuih-buih selawat, tak ada agak nak baca. Kalau boleh paling tidak pagi petang 10 kali pagi, 10 kali petang. Tapi betul-betul 10 lah. Jangan selawat sekali lepas tu kali 10. Tu pun cerdik punya dok dah. Dia bawa kalkulator siap kan. Tu 40 juta pun boleh selawat. Sebab tu kalau kata untuk selawat ni, ya perbanyakkan. Ada banyak dia punya kelebihan, fadilat yang kita sendiri tak boleh nak bayangkan, melainkan bagi orang yang melazimi dan juga senantiasa memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama juga, moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat, kita akan dipertemukan, didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Moga-moga dekat itu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa, terberi bicara, terlajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong kabur-leburkan. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf kalau sudi diberi, kalau ada silap dan salah. Dan saya kutip kalam ulama yang selalu saya kongsikan dengan tuan-tuan yang mulia, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafadhal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.